Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Saya pun tak faham tuan-tuan dan puan-puan. Rafizi Ramli ini memang sifat semula jadi dia kuat membohongkan apa? Dan Dewan pun nak bohong masalahnya. Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak bersembang berkenaan dengan pangkalan data utama atau padu yang menjadi brainchild Rafizi Ramli selaku Menteri Ekonomi. Di mana padu ini, kita semua tahu dilaporkan oleh banyak media betapa kos pembangunan dan juga pengoperasian padu ini akan menelan belanja 85 juta ringgit Malaysia, duit rakyat untuk pengoperasian selama 3 tahun. Semua ini kita tahu tuan-tuan dan puan sekalian memang dah tersebar luas, memang dah dilaporkan dan pelbagai lagi. Serta ramai MP-MT, pembangkang ataupun belah kerajaan dan sebagainya masing-masing telah menyuarakan tentang perkara ini, tentang padu dan kosnya ini di dalam parlimen. Dan antara yang paling kerap menyuarakan tentang hal padu ini tuan-tuan dan puan-puan ialah mantan Menteri Pengangkutan yang juga merupakan Presiden MCA dan juga Ahli Parlimen Air Hitam iaitu Wee Ka Siong. Wee Ka Siong memang antara MP walaupun dia belah kerajaan tetapi cukup lantang menyuarakan tentang hal-hal rakyat dan padu tidak terkecuali. Apatah lagi seperti mana kita tahu, padu ini menelan belanja yang besar. Dan of course lah kita tak tengok padu ini menjadi sebahagian daripada projek Gajah Putih Kerajaan Perpaduan Madani. Walaupun yelah pembangkang memang sukalah andai kata kalau padu itu tidak berjaya, tetapi saya rasa benda itu tidak patut berlaku sebab ini melibatkan duit rakyat. Tetapi Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Menteri Ekonomi, dia boleh cakap dalam parlimen betapa nombor 85 juta yang disebutkan oleh Wee Ka Siong itu adalah tidak benar. Bayangkan, Rafizi kata jumlah yang disebutkan oleh Wee Ka Siong 85 million itu tidak benar. Data yang tak betul, nombor yang tak tepat dan macam-macam lagi. Ini yang disebutkan oleh Rafizi. Yang ini dikongsikan oleh anak papa bukan pakai AI tau. Jadi saya juga ingin memperbetulkan sedikit dakwaan bahawa pembangunan padu melibatkan perbelanjaan sebanyak 85 juta ringgit. Air Hitam selalu sebut ini dalam TikTok dia dan sebagainya. Dakwaan ini tidak benar. Setakat September 2024, kos pembangunan dan pelaksanaan padu adalah 31 juta ringgit dengan pecahan berikut. Pembelian perkakasan ICT seperti server, firewall, network security hardware RM890,000. Perisian ICT seperti API yang memang kena bayar, contohnya untuk melakukan eKYC dan juga kepada semua platform database encryption sebanyak 4.6 juta. Cloud computing dan pengujian sistem, yang ini kena bayar kepada cloud computing, tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa, ambil lah siapa pun kena bayar, yang ini 6.4 juta. Dan yang mahal itu ialah operasi pendaftaran pengguna kerana kita terpaksa menggaji MyStep yang perlu digerakkan ke seluruh negara untuk menjaga kaunter pendaftaran dan masuk kampung. Kalau tidak, ahli dewan juga bising. Kenapa orang tak mendaftar? Yang itu yang mahal, iaitu 19.3 juta. Semuanya dibangunkan sendiri oleh kaki tangan awam yang bersengkang mata. Dan kalau ia dilaksanakan mengikut kaedah lama yang melantik orang luar, jumlahnya melepasi ratusan juta. Jadi sebab itu saya mohon supaya kita ambil perhatian untuk melaksanakan penyasaran subsidi ini. Kita perlukan padu, dan padu kosnya itu adalah kos yang perlu dibayar dan dibayar kepada kaki tangan kerajaan melalui MyStep pun, selain daripada kos-kos cloud computing dan sebagainya. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Rafizi dengan bangga dan juga dengan bongkaknya kata Air Hitam telah tersalah data. Mana ada 85 juta ringgit dan sebagainya. Kos padu tak macam tu. Nombor itu telah tersilap. Itu kata Rafizi Ramli. Padahal tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak? Suara Keadilan sendiri yang telah laporkan berkenaan dengan nombor 85 juta itu. Dan siapakah yang ada kat gambar itu? Of course lah Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi kan. Dan Wee Ka Siong pula, bila Rafizi tuduh dia memfitnah, bila tuduh dia sebagai orang yang membawa data yang tak betul sebagainya, mengamuklah kawan tu. Dia kena jagalah integriti dia. Dia kena jawab dekat pengundi dia. Dia kena jawab kepada masyarakat. Takkanlah nombor kau salah dan sebagainya. Marah orang tua tu bang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Serius marah. Kalau saya pun marah.
dan punyalah marah Wee Ka Siong, dia telah bangkit di Parlimen meminta agar Speaker Dewan tolong tegur Rafizi, jangan tuduh dia yang bukan-bukan, sedangkan nombor yang disebut itu adalah nombor yang betul. Anda tengok apa yang Wee Ka Siong cakap. Saya bangun di sini atas peraturan 36/12. Semua diam, saya dengar. Di hadapan Tan Sri, Menteri Ekonomi kata saya gunakan data yang tak betul, tak benar. Saya semalam sebelum tidur saya rujuk banyak kali. Itu juga. Konotasi ialah saya berbohong. Tetapi apabila menteri menjawab, saya terus buka handphone saya tengok internet. Terus keluar. Kenyataan ini, angka kos pembangunan padu 85 juta sebenarnya adalah jawapan Menteri Ekonomi yang berucap semalam kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Rantau Panjang dan salah satu Ahli Parlimen daripada Bakri juga disebut. Dan ianya, kejap, biar saya habiskan. Ini soal saya kan, integriti saya. Dan saya terus pergi ke tempat beliau. Saya kata not fair to me. Sebab ini adalah data yang kamu bekalkan kepada ahli parlimen dan dipetik oleh seorang insan bernama Wee Ka Siong, ahli parlimen. Takkan penyata rasmi dalam dewan ni pun saya silap. Jadi saya tanya dia, macam mana you boleh bagi jawapan macam tu? Dia kata pegawai yang lain. That is your problem, not my problem. Sebab tu saya minta Tan Sri, saya hari ini bukan berhasrat untuk merujuk beliau ke jawatankuasa. Tidak. Saya tahu. Saya ni orang baik. Saya cuma beritahu. Kalaulah saya nak dengar, kalau you all bising, macam mana nak dengar? Kejap. Tolong diam. Okey. Yang lain, diam. Okey. Selepas jawapan itu diberikan secara bertulis atas soalan lisan kepada Rantau Panjang, ianya telah dilaporkan The Age, The Star, Xinjiu, China Press. 1 minit saya dapat semua ni. Dan saya pun terkilan. Suara Keadilan pun laporkan 85 juta dengan gambar menteri. Saya amat sedih semalam. Bila saya dengar saya yang bagi data yang tak betul, takkan saya timbalan Presiden PKR. Ini dilaporkan dalam portal sendiri. Jadi hari ini, dengan hasrat membersihkan nama saya, saya minta speaker nasihatkan pada menteri, saya bukan nak ungkitkan cari pasal, saya bukan jenis itu. Tapi kerana nama saya, kesucian nama seorang yang jahil seperti Wee Ka Siong ni, saya pertahankan sampai ke kiamat. Sebab tu saya minta supaya menteri, kalau beliau masih berpegang pada 85 juta sebagai satu angka rasmi, maka kenalah beliau melakukan sesuatu, tarik balik apa yang tuduhan beliau terhadap saya semalam. Kedua, kalau benarlah pegawai bagi tanpa kenyataan, tanpa persetujuan beliau seperti mana dia beritahu saya, dia kena buat penerangan menteri di sini. Beritahu Tan Sri Speaker, jawapan saya kepada siapa-siapa ini sepatutnya diperbetulkan, bukannya 85 juta. Dan pergi balik pun, dosanya tak sepatutnya ditanggung oleh Wee Ka Siong. Jadi saya minta, dalam kes ni saya tak kira siapalah pembangkang ke kerajaan. Saya tegur kerana saya rasa sudah 20 tahun duduk dalam dewan ini. Saya nak kemuliaan dewan ni, jangan nama saya tercalar. Esok saya pencen, cucu cicit saya akan persoalkan saya. Kerana saya tak membersihkan nama saya. Saya minta Tan Sri Speaker, tolong sebagai orang yang paling dihormati, beritahu menteri ni saya tak boleh buat apa. Saya dah cakap dengan dia pun tak ada tindakan. Saya cuma minta dia melakukan tindakan sama ada buat penerangan di sini atau tarik balik apa yang dia cakap semalam. Itu saja. Dia suruh kita jawab di TikTok. Yalah kita terpaksa. Apa nak buat? Jadi saya minta Tan Sri, semalam Tan Sri sebagai saksi kejadian, minta Tan Sri gunakan kebijaksanaan untuk berjumpa dengan beliau supaya perkara dapat diselesaikan. Terima kasih. Memang marah betul Wee Ka Siong, tuan-tuan dan sekalian. Sampai dia tak bagi langsung sesiapa pembuat pencelahan dan sebagainya. Dan kita kena bagi kredit jugalah kepada Tan Sri Johari Abdul selaku speaker yang tidak membenarkan sesiapa pun mencelah perkataan Wee Ka Siong. Agaknya Tan Sri Speaker pun tahu yang air hitam memang tengah marah pada ketika itu. Tetapi memang patut dimarahlah tuan-tuan dan puan-puan.
Dia sebut nombor yang betul yang dilaporkan oleh media. Bukan satu, bukan dua. Pelbagai media melaporkan betapa kos padu itu ialah 85 juta ringgit. Dan macam mana saya sharekan tadi tuan-tuan sekalian, itu adalah jawapan Rafizi. Penjelasan Rafizi kerana konon-kononnya pembangkang tuduh kos padu ialah 100 juta ringgit. Rafizi kata, no. Bukan 100 juta. Tetapi 85 juta ringgit. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan? Tengok-tengok. Ada orang kata, oh ini mungkin salah pegawai Rafizi. Pegawai Rafizi yang tidak memberikan data yang betul dan sebagainya. Come on lah bang. Benda ni brainchild Rafizi. Rafizi pernah saja memberikan jumlah dan datanya kepada media. Jadi takkanlah Rafizi tak cek dulu kod apa yang media cakap. Lagipun kalau kita tengokkan apa secara Rafizi cakap, dia bercakap bukan tengok kertas. Dia bercakap tanpa tengok kertas. That means dia memang sanggah on the spot, tak ada tengok data pun. So inilah dia. Rafizi yang punya penipu, tapi pegawai dia pula yang telah dikambing hitamkan. Apa cerita Rafizi? Saya dah tanya anda lah. Anda ini memang pathological liar ke apa? Seorang yang suka menipu secara patologinya. Allahu Akbar. Bukan sekali dua tau yang anda ini cakap lain tapi benda yang jadi sebenarnya lain dan sebagainya. Bukan sekali dua tau yang anda ini berjanji yang bukan-bukan tapi langsung entah pernah pergi kan. Dulu, saya ingat lagi ketika Wan Ahmad Faisal menyatakan atau membangkitkan tentang pengampunan hutang PT-PTN, anda tuduh Ustaz Tuan Ibrahim Tuaman yang berjanji. Padahal ada dalam manifesto Pakatan Harapan yang akan mengampunkan hutang PT-PTN bersasar untuk B40. Tapi anda tak nak ngaku benda itu. Memang anda ini pathological liar lah Wan Rafizi. Seriously saya cakap. Benda ini terang-terangan, kod terang-terangan. Memang anda sebut angka 85 juta. Ada laporan media. Tengok dalam parlimen anda kata, oh mana ada 85 juta. Angka yang disebutkan oleh Air Hitam itu adalah salah dan macam-macam lagi. Memang anda ini Allahu Akbar. Saya mengelak jadi maki anda masyarakat. Sebab video ini video umum. Ada juga kanak-kanak yang tengok video saya. Tapi itulah. Memang anda ini, wahai Rafizi, memang anda ini mengundang maki sebenarnya. Jujur saya cakap. Tetapi mungkin saya fahamlah. Anda ini dah ketandusan formula. Segala formula anda tak menjadi. Padu pun tidak dipandang oleh kerajaan. Mungkin kerana itulah anda boleh menjadi pelupa yang begitu teruk sampai anda menuduh seorang MP yang lebih berpengalaman banding anda melakukan kesilapan serta memfitnah anda dekat parlimen dan macam-macam lagi. Hai, sebab itulah anda mengamuk atas stage kan? Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh. Kecil-kecil tak ada mampus. Sebelah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan. Yang jadi sekarang ni formula lah tu.